Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali, alhamdulillah rabbil alamin, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan berkenaan tentang ilmu tasawuf. Seperti mana minggu yang sebelum ini, ketika mana kita membicarakan tentang ilmu tasawuf, maka ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang membicarakan berkenaan apa-apa maslahat yang datang kepada hati. Tetapi sebelum kita nak merubat hati, maka kita perlu merubat dahulu daripada 7 anggota yang zahir. Seperti mana disebutkan, iaitu yang pertama adalah mata, kemudian mulut, kemudian telinga, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian kemaluan dan kemudiannya perut. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan penjagaan yang pertama kepada anggota mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali perlu kita faham apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata kepada kita. Di sini kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili berkenaan tentang nikmat mata ini ada 2 tujuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata ini dengan bertujuan supaya digunakan untuk apa-apa daripada nikmat ukhrawi. Maksud nikmat ukhrawi ini adalah untuk kebaikan manfaat akhirat kita. Contoh manfaat nikmat akhirat, kita guna mata ni untuk melihat Al-Quran. Kita guna mata ni untuk melihat kebesaran Allah Ta'ala, untuk mentazimkan Allah Ta'ala. Contoh kita lihat matahari, yang mana matahari ni tak pernah ada mentol pun, tetapi tak pernah pun kita tengok cahaya matahari ni malap. Daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampailah kiamat, matahari tu tetap je matahari yang tu. Tak ada pun bateri ke, tak ada pun tali ke yang menyebabkan matahari tu boleh tergantung. Jadi yang pertama sekali, tujuan diciptakan mata ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakannya di dalam memanfaatkan untuk nikmat ukhrawi, iaitu manfaat akhirat. Apa-apa yang digunakan mata untuk menghasilkan kebaikan ataupun pahala. Contoh macam tadilah kita sebutkan. Okey. Kemudiannya pula, tujuan yang kedua diciptakan mata ini adalah untuk tujuan manfaat duniawi. Apakah itu tujuan manfaat duniawi? Seperti muamalat kita, bagaimana urusan perniagaan kita, ataupun kepada urusan-urusan harian kita. Seperti mana macam mana keadaan kita guna pada hari ni. Nak guna mata ni untuk memandu, nak pergi masjid kan, kita guna mata supaya nak tengok jalan. Kita guna mata supaya nak mempermudahkan urusan harian kita, nak masak ke apa ke. Jadi ini tujuan yang kedua yang diciptakan oleh Allah akan nikmat mata ini kepada kita. Maka orang yang menggunakan mata selain daripada 2 tujuan ini, doa ukhrawi dan duniawi, maka orang itu telah khianat kepada nikmat matanya dan akan dipersoalkan nanti oleh Allah ketika di hari akhirat. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran ataupun penglihatan ataupun hati kamu itu semua kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua berada di atas tanggungjawab diri kamu. Jadi kalau kita guna mata untuk melihat kemaksiatan, maka kita bersedialah, saya ke, tuan-tuan dan puan-puan ke,
kena bersedialah untuk jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tanda-tanda orang ini mensyukuri kepada nikmat matanya, dia ada banyak, tapi saya akan sebutkan beberapa faktor. Dan yang pertama sekali, tanda seseorang ni mensyukuri nikmat mata, maka dia tidak akan menggunakan mata untuk melihat perkara yang maasi, iaitu maksiat. Ini yang pertama. Contoh, kita tengok aurat kan. Tak kisahlah orang perempuan tengok aurat lelaki ke, orang lelaki tengok aurat perempuan ke, yang bukan daripada haknya dia. Maka kalau dia tengok, maka seumpama dia tak mensyukuri nikmat mata yang diberikan oleh Allah kepada dia. Oh tak apa Ustaz, saya tengok ni pandangan pertama. Pandang pertama ni kan rezeki. Tidak tak ada macam tu sebenarnya. Itu orang kita pandai-pandai je tambah tu. Dia tak ada istilah kalau tengok maksiat ni, tengok aurat ni pandangan pertama, ini rezeki. Lepas tu dia pun tengok, tak celik-celik. Itu tak boleh. Selagi mana kalau kamu tengok itu aurat, itu benda yang haram, yang bukan hak kamu, selain daripada isteri kamu ataupun ahli keluarga kamu, maka kamu tak boleh tengok. Kalau tengok, cepat-cepat pandang tempat lain. Ini yang pertama. Tanda orang syukur kepada nikmat mata yang kedua, dia menggunakan nikmat matanya untuk melakukan kebajikan. Maksudnya kebajikan ni apa-apa perkara yang boleh digunakan matanya untuk yantafi'u ilan nas, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Contoh dengan nikmat mata ni, memudahkan kita nak mengajar orang, tak pun memudahkan kita nak buat kerja supaya dapat beri manfaat pada orang lain. Jadi ni di antara bentuk-bentuk yang kita mensyukuri akan segala nikmat mata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan berkenaan tentang mata. Contoh, yang pertama sekali, kalau seseorang ni, ini sedikit saranan daripada para ulama kita lah. Kalau seseorang ni menginginkan ketajaman hafalan mereka, nak hafalan bagus, maka yang pertama sekali dia perlu menjaga nikmat matanya. Maksudnya apa? Dia kena jaga nikmat mata dia daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik. Kalau dulu zaman saya belajar di tahfiz, 10 tahun yang lepas, ada seorang guru saya cakap, dia kata, Luqman, kalau kamu nak bagus hafalan kamu, maka kamu jangan tengok dua benda. Jadi saya pun tanya, apa benda tu? Jadi kata guru saya, yang pertama sekali, kalau kamu nak bagus hafalan kamu, maka kamu jangan tengok najis. Kan kita, yalah, kalau kita qada hajat kan, kita buang air besar kan, ataupun kita buang air kecil, kan kadang-kadang kita tengok najis kita kan. Jadi siapa yang berhajat untuk dapat ketajaman hafalan yang bagus, jangan tengok najis. Habis tu nak tengok mana Ustaz? Tu pandai-pandai sendirilah, kamu nak tengok mana. Takkan kita nak kena ajar betul tak kan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau nak hafalan bagus, kata guru saya, jangan kamu tengok kemaluan kamu. Jangan tengok kemaluan kamu. Khususnya waktu kamu ketika qada hajat. Jangan tengok najis, jangan tengok kemaluan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara orang yang jaga dua benda ni, yang tak tengok kemaluan dia, yang tak tengok najis dia, di antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab tu Sayyidina Ali ni terkenal sebagai pintu kepada gedungnya ilmu. Kerana apa? Kerana kebagusan dan ketajaman hafalan dia. Kerana mata Sayyidina Ali ni jauh daripada perkara-perkara maasi, iaitu perkara-perkara maksiat, ataupun perkara-perkara yang qabih, iaitu perkara-perkara yang kotor seperti najis kita. Okey. Pernah satu ketika
Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa arda, ketika mana satu hari kita kenal lah Imam Syafi'i ni orang yang hafalan sangat bagus. Hebatnya Imam Syafi'i ni ketika umur 15 tahun sudah bisa mengeluarkan fatwa. Jadi hafalannya sangat bagus. Ketika Imam Syafi'i belajar dengan seorang guru bernama Waqi', maka pernah satu ketika bila dia hafal tak dapat. Bagusnya hafalan Imam Syafi'i ni, kalau dia buka buku, dia nak hafal sebelah ni, dia kena tutup sebelah ni. Sebab dia tengok je dah sudah hafal. Kalau dia tak tutup nanti bercelaru. Jadi satu hari dia nak hafal tak dapat. Jadi kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Saya mengadu kepada guru saya Waqi', kenapa buruk hafalan saya. Maka kata gurunya Imam Syafi'i, iaitu Syekh Waqi', kata beliau, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya Imam Syafi'i, iaitu Syekh Waqi', dia pesan kepada Imam Syafi'i, kalau kenapa hafalan kamu buruk? Kerana kamu kena jaga mata kamu daripada melihat perkara-perkara maksiat. Jadi Imam Syafi'i terpinga-pinga bila masa saya tengok maksiat. Sebab kita kenal Imam Syafi'i dengan sifat waraknya. Jadi bila difikir-fikir, baru Imam Syafi'i teringat. Ketika mana dia nak pergi ke kelas, belajar dengan gurunya Waqi', maka dia lalu di belakang seorang wanita. Dan ketika lalu di belakang seorang wanita tu, maka wanita tu punya kain telah ditiup oleh angin sehingga terselak kakinya dan menampakkan betis kaki perempuan tersebut. Maka Imam Syafi'i telah melihat betis wanita tu bila ta'amudan, dengan tanpa sengaja. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Imam Syafi'i tertengok tanpa sengaja. Apatah lagi kita yang tengok dengan sengaja. Jadi barulah Imam Syafi'i perasan kenapa buruk hafalan dia, kerana dia telah terlihat betis seorang perempuan tanpa sengaja sehingga buruk hafalan dia. Maka kata guru dia, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, fa'akhbarani bi'anna ilman nur wa nurullah la yu'ta li'asi. Kerana sesungguhnya ilmu ini adalah nur, dan nur ini tidak akan sama sekali bercampur dengan maksiat. Jadi di sini mengajar kita bahawasanya betapa pentingnya nikmat mata ini perlu dijaga daripada maksiat, kerana setiap daripada mata yang digunakan untuk melihat perkara yang haram, iaitu perkara yang maksiat, maka secara tidak langsung dia seumpama panah-panah daripada iblis yang telah tertumpuk di hati kita, iaitu mendatangkan titik-titik hitam di dalam hati kita sehingga hati kita ini kotor, menyebabkan kita malas dan tidak ingin untuk melakukan ibadat. Punca daripada mata yang tidak dijaga daripada melihat perkara-perkara yang haram. Jadi inilah di antara serba sedikit perkongsian berkenaan tentang menjaga nikmat mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mata saya, mata tuan-tuan dan puan-puan, di antara mata-mata yang melihat daripada perkara yang diizinkan oleh Allah, ataupun melihat perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap mudah-mudahan mata kita ini terhindar daripada melihat perkara yang maksiat, dan Allah muliakan mata kita untuk melihat perkara-perkara yang baik yang dapat mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya rasa cukup saja dahulu untuk tajuk malam ini, iaitu berkenaan tentang penjagaan mata di dalam bab ilmu tasawuf, kerana mata ini adalah perkara yang sangat penting. Maka untuk mendapatkan hati yang bersih, anggota yang pertama yang perlu dijaga adalah mata. Maka lihatlah menggunakan mata kepada perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Kalau tersalah tersilap, mohon maaf. Yang buruk daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang hadir. InsyaAllah setiap minggu terakhir dalam setiap bulan kita akan adakan sesi
pertandingan pitching di mana kita nak buat beberapa objektif lah daripada salah satu daripada yang Tuan Hakim beritahu tadi dalam amanat PMJ adalah bisnes sesama sahabat. Okay, jadi kalau kita nak berbisnes sesama sahabat ni kita kenalah pitching. Jadi pitching tu apa? Pitching tu adalah kita membuat pembentangan apakah bisnes yang kita jalankan dan sebenarnya tujuan utama kita pitching adalah nak memujuk. Okay, nak memujuk pelanggan untuk beli dengan kita. Dan dalam pitching tu adalah sesuatu yang kita nak fahamkan pelanggan nak apa dengan kita. Lepas tu apa yang menarik dengan produk dan servis kita tu, apa masalah yang kita selesaikan dan juga kita nak yakinkan. Untuk itu malam ni kami berbesar hati kerana kita ada 3 usahawan malam ni. Yang pertama adalah Puan Roslina merupakan peguam syariah di Johor Bahru. Yang kedua kita ada Puan Sarah Hatta merupakan image consultant. Sekejap lagi kita dengarkan daripada Sarah Hatta. Dan yang ketiga adalah Puan Liana Omar yang akan pitching tentang pembuatan kotak. Kotak untuk produk-produk. So tanpa melengahkan masa kita menjemput pitcher kita yang pertama, Puan Roslina. Silakan. Kena buka ni ke? Kak Yan? Ya, saya. Tak perlu Bukalah, naklah kenal Roslina yang mana cik lawyer kita. Kenapa saya turn yang pertama? Lawyer kena dulu. Atau itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada salam perkenalan lah kepada semua sahabat-sahabat yang baru pertama kali saya join pada malam ini. Pertamanya terima kasih kepada Kak Yan sebab mengajak saya untuk join majlis ilmu ni lah. Saya sebenarnya target nak dengar majlis ilmu tu. Dan saya pun tak tahu apa-apa pasal pitching ni first time. Saya minta maaf Kak Yan kalau saya lari format ke tak faham macam mana nak pitching tu. Perkataan pitching tu pun saya baru dengar ni. InsyaAllah. Kami percaya dengan lawyer. Kita buat pertandingan pula. Saya tak expect ni pertandingan Jadi saya, Kak Yan, saya santai Kak Yan. Okay, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya kenalkan diri saya. Nama saya Puan Roslina Sabia. Okay, boleh panggil saya Ros lah, Roslina. Saya pemilik firma Guaman Roslina Sabia Inco. Bermula daripada tahun 2011. Basically perkhidmatan kami adalah menyediakan perkhidmatan civil dan syariah. Ada juga kes conveyancing. Tapi speciality ini nak memperkenalkan diri kan? Ya, betul. Tapi banyak kes kita boleh buat tapi speciality-nya adalah saya fokus kepada harta pusaka. Ini sebab saya pakai telefon. Okey, kes-kes harta pusaka bermula daripada perancangan harta pusaka, termasuklah dalam menyediakan dokumen-dokumen hibah, deklarasi harta pencarian, wasiat, pengesahan dokumen hibah di Mahkamah Syariah. Okey, dan seterusnya pentadbiran dan pengurusan harta pusaka. Maksudnya tadi perancangan tu semasa hidup. Tapi jika berlaku kematian, maksudnya selepas kematian tu waris dia pentadbiran dan pengurusan harta pusaka tu okey. Itu kami uruskan. Maksudnya pentadbiran tu kita uruskan mengikut bidang kuasa harta tu lah. Kalau harta tu nilai dia lebih 2 juta, maksudnya kami akan buat pemfailan di Mahkamah Tinggi Sivil. Ataupun kami juga menguruskan kes-kes di harta pusaka kecil ataupun membantu klien untuk menguruskan permohonan di amanah raya. Dia adalah maksudnya certain harta, jenis harta tu difailkan di mana. Okay. Dan seterusnya juga kami juga buat perkhidmatan faraid lah. Faraid maksudnya buat permohonan sijil faraid di Mahkamah Syariah. Ada juga menyediakan perkhidmatan konsultasi. Okay. Documentation, khidmat guaman ataupun khidmat guaman sama ada mewakili di Mahkamah Sivil ataupun di Mahkamah Syariah. Okay. Kenapa kena dapatkan perkhidmatan guaman? Okay. Sebabnya terutama kes pusaka,
Sebabnya kes harta pusaka dekat Malaysia ni, ini pada tahun 2022. Statistiknya adalah harta pusaka beku tu ada 90 bilion. Itu harta pusaka beku. Dan saya yakin semua sahabat-sahabat kat sini mesti kalau bukan diri sendiri yang ada masalah ni, mesti mungkin jiran-jiran, kawan-kawan kan, ataupun harta daripada atuk nenek masih belum diuruskan, ataupun daripada arwah mak ayah kita masih belum diuruskan dia punya pusaka. Dan itu adalah kepakaran kami. Wow. Kita pernah uruskan pusaka yang meninggal tahun 30-an yang tak ada sijil kematian, tak ada. Kita akan membuatkan perintah anggapan kematian. Banyak cara. Tapi sebenarnya setiap masalah tu dia ada jalan penyelesaian dia. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa solution dia. Berapa minit Kak Yan? 5 minit. Ya. Rose punya ni kan, Rose boleh start pitching dengan yang ending tadi tu sangat bagus lah. Contoh, siapa kat sini yang ada masalah urusan pusaka kan contohnya. Ni. Kan. Maksudnya kita bagi solution dulu ataupun kita soalan dulu. Ayat pertama tu dia boleh jadi ayat yang macam hook lah. Untuk hook tu you boleh contoh kata harta pusaka dah jadi puaka, contoh kan. Something yang bila diorang dengar tu dia akan rasa aku tu. Okay. Siapa kat sini ada masalah tentang tu kan? Mesti ada kan? Ya. Lepas tu baru you boleh terangkanlah, saya Roslina dari Roslina Sabia & Co. Kami membantu. Okay, untuk membantu tu, the next selepas membantu tu adalah siapa you bantu biasanya? Orang yang dah selalu ada kematian ke masih hidup biasanya? Kita ada dua-dua. Maksudnya perancangan untuk masih hidup tu kita buat perancangan harta. Yang untuk yang meninggal tu maksudnya waris-waris yang menguruskan pentadbiran harta pusaka tu. Alright. So kat sini you akan ada 2 set pitching yang berbeza. Okay. 2 set pitching yang berbeza. Contoh hari tersebut you nak fokus kepada kes-kes orang yang dah meninggal. Jadi siapa kat sini yang ada isu selepas keluarga meninggal susah nak settlekan pusaka contohnya. Jadi you boleh cerita tentang yang cerita dah meninggal je. Next adalah bila you nak cerita tentang yang nak buat perancangan. Kan? Dan dalam pitching kita dia akan ada lebih credential bila you masuk tadi tu yang that 90 billion tu very good. Facts lah. Yes, facts ataupun you boleh bawa masuk hadis ataupun ayat Al-Quran tentang betapa pentingnya membuat pusaka ni kan. Kita panggil apa? Harta pusaka lah untuk kita nak wariskan kepada waris. Okay, thank you Roshina. Nice, sangat nice. Not macam first time. Okay. Sebenarnya yang menang akan mendapat e-book daripada kami di bertajuk Modul Usahawan Berjaya, ya. Okay. Untuk yang kedua, kita nak undi. Lia ke Sarah? Undi ni. Okay, sebab Lia dah on tu, kita panggil Liana Omar Printing. Silakan. Lia, unmute. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Omar ataupun dikenali sebagai Liana Omar Printing. Ya, adakah jajak Kak. Tiba-tiba dia gugup. Kita patah balik Kak. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Omar, membuat perniagaan Liana Omar Printing. Okay. Adakah anda di bawah sana mempunyai masalah sales dengan produk anda? Tingkatkan sales dengan produk yang packaging produk yang menonjol. Yes, okay. So basically company kami dibuat ada pelbagai jenis printing lah. Terutamanya kita core business kita adalah membantu usahawan untuk packaging custom box, paper bag, and then selain tu daripada tools marketing yang lain lah, macam flyers, name card, baju, lagi apa. Dan terbaru ni kami buat frame canvas. Macam ni contoh, alamak saya dah ni tak, okay lagi. No problem, teruskan.
Tak, sebab ni apa ni background belakang tu. Oh, okay, nice. Yang tu ke? Original. Okay, so far Alhamdulillah saya start untuk printing ni baru 5 tahun. So first kita try market dengan bantu usahawan untuk buat tu lah packaging kotak, design and then poster dan apa paper bag lah untuk keperluan asas yang daripada sebab saya base OEM juga kan. Jadi saya bantu apa yang berkenaan dengan pelanggan saya bantu benda yang mereka perlukan. And then tahun ketiga saya start masukkan lagi produk printing juga, iaitu kita buat apa? Kita buat barang-barangan yang selain daripada tu lah, baju, lepas tu bag, and then sekarang kita buat corporate gift. Sebab dia berkenaan dengan printing. Semua yang berkaitan printing saya masukkan sekali dekat dalam bisnes saya. Okay, ending. Kepada you all semua yang perlukan khidmat nasihat pakar dalam mencantikkan you all punya tools marketing, boleh cari Lia Nokma Printing. Terima kasih. Thank you, Lia. Okay. So kita memang kena endingkan pitching dengan CTA. So CTA tu adalah call to action. Call to action adalah nak datangkan mereka kepada kita. Apa beza Lia dengan Puan Ros tadi? Kalau kita dapat tengok Roslina lebih kepada kita panggil guaman dan dia formal. Jadi bila formal, Ros tak akan guna you all, sis, so dia akan gunakan bahasa formal lah. Kemudian bila nak ajak mereka kepada Roslina, dia akan katalah contohnya anda boleh layari www.roslinasabia.com contohnya. Macam Lia, you boleh je ajak mereka pergi Facebook, pergi hashtag, semua tu. Okay? Alright. Nanti saya akan tunjukkan siapa yang tunggu sampai habis. Kita nak tunjukkan macam mana ChatGPT boleh bantu anda mendapatkan copywriting ataupun pitching-pitching yang memukau. Okay, thank you Lia. Okay, yang ketiga kita nak bersama Sarah Hatta untuk pitchingnya. Disilakan. Hai Kak Yan dan semua, saya boleh share screen boleh. Tunjuklah gambar yang cantik tu. On video. On video. Saya hari ni tak berapa ready. Dapat tak? Error share screen tak boleh. Cuba tekan share screen dekat bawah tu. Ada arrow. Error lah. Dan share tak boleh. Dia cakap apa? Ni akak boleh ni? Sorry, an error has occurred when screen sharing. Screen sharing. Oh tak boleh. Patutnya boleh. Saya guna handphone boleh tak? Ini saya guna tablet. Boleh. Dia kena share screen yang sama dengan Google Meet punya Windows. Kalau Windows lain-lain dia tak boleh share rasanya. Itulah saya nak kecilkan benda ni, takut saya terkeluar. Kejap macam ni. Sarah WhatsApp akak benda tu akak bukakan. Boleh. Okay. Sebentar je, minta maaf. Boleh. Ya. Sementara Sarah sharekan tu, nanti sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana kita nak dapatkan pitching-pitching. Sebab tadi contohnya Puan Roslina kan dia ada 2 audience. Satu audience, satu pitching. Satu audience, satu pitching. So sebenarnya kita kena tahu siapa audience kita lah. Jadi bila kita pitching tu dia nampak satu solid pitching yang lengkap, yang ada siapa kita bantu, apa kita bantu, apa dia dapat lepas kita bantu. Okay. Alright, saya dah dapat Sarah punya ni. So saya akan sharekan. Okay, dapat. Tekan. Kita kena buka dulu. Alright. Okay. Boleh nampak? Okay, nampak. Okay, semua boleh nampak ya? Nampak.
Okey, jelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Okey, training pitching session ni adalah yang lepas sebab tu tarikh dia 22 November. Tapi tak apa, kita teruskan dengan slide seterusnya. Siapa saya? Saya adalah bernama Sarah Hatta, merupakan coach image, etik dan communication, merupakan founder SH Grooming, 12 tahun berpengalaman dalam bidang pembangunan dan latihan. Seorang trainer lah. Ada Certified Professional Image Consultant dari Malaysia, Certified Mastery in Fashion and Colour by Farrell dari Australia dan juga Certified HRD Corp Trainer. Next slide. Dan pernah juga diwawancara di TV Al-Hijrah, Konti National FM. Ada juga di dalam majalah Wanita, Utusan, Cosmo, Metro, majalah Jazvista Nur dan segalanya. Dan pernah juga menjadi penulis pojokan dalam akhbar utusan, tak silap saya. Saya bercerita penulis pojokan di mana saya terangkanlah apa itu pakaian kita muka, apakah style dan gaya peribadi seseorang, kemeja buat jejaka, aksesori pelengkap gaya untuk wanita dan lelaki dan cermin mata yang sesuai untuk anda. Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ni, apakah masalah yang dihadapi? Adakah syarikat anda atau anda mengalami masalah ini? Tiap tahu memilih pakaian yang sesuai ikut masa, majlis, lokasi dan sebagainya. Contohnya, majlis tersebut dia punya dress code formal. Kita jam. Nak pakai apa perempuan nak pakai apa? Lelaki nak pakai apa? Betul tak? Lepas tu yang kedua, imej kaki tangan yang tidak mengikut spesifikasi syarikat. Macam-macam orang pakai, ada yang smart casual, ada yang casual sangat, ada yang formal, bercampur-campur. Lepas tu syarikat tidak mempunyai brand dan imej tersendiri. Komunikasi tidak jelas, etika bisnes dan bagaimana, etika sosial. Etika sosial ni bermaksud dalam kalau kita makan tau, dining etik kan. Macam mana nak kupas udang. Kalau etika bisnes, macam mana kita nak salam dengan seseorang dengan cara yang betul. Okey. Dan kenapa kita perlu belajar imej? Tadi kita dah dengar Ustaz berkata-kata mengenai mata. Pandangan mata itu memberi satu kuasa yang besar. Ya. Melalui kajian daripada Profesor Albert Mehrabian, iaitu seorang profesor psikologi dari Universiti California, didapati 55% efek apabila kita melihat sesuatu adalah melihat daripada luaran, appearance, image kita. Yang kedua, barulah behavior, iaitu etika kita sebanyak 38%. Bagaimana kita greeting seseorang, hi, assalamualaikum, salam, kita duduk, body language kita, dan hanya 7% komunikasi. Apa yang saya perkatakan pada malam ini hanya diingati. Yang anda tuan-tuan dan puan-puan akan ingat mungkin slide yang cantik ini yang boleh diingati, 55% image, 8% etika, 7% komunikasi. Okey, seterusnya. Sebagai contohnya, nak bagi contoh yang terbaik A dengan B. Apakah imej yang terbaik untuk seorang wanita yang bekerja dalam bidang keuangan dan pelaburan untuk pakai berjumpa klien? A atau B? Boleh jawab dekat komen. B. Ya, B. Kenapa B? Secara automatik kenapa B? Sebab apabila melibatkan urusan yang penting, serius, kewangan dan documentation sebagai lawyer tadi pun, ia memerlukan kita berpenampilan yang berkeyakinan. Seperti pakai blazer, tudung yang warna hitam dan putih, proper. ni tidak salah, boleh pakai. Tetapi apakah kita punya tujuan, apakah kita punya orang kata audience kita. Ini boleh pakai, boleh pergi pasar. Boleh juga jumpa Cikgu Tadika. Tak salah. Tapi kita punya tujuan adalah pelaburan dan kewangan. Kita akan pilih B. Seterusnya. Okey, di sini SH Grooming ingin membantu anda dari masalah-masalah tadi yang kami paparkan. Kami tawarkan program training untuk pengembangan diri dan organisasi anda dalam bidang imej, etika dan juga komunikasi. Contoh imej yang program-program imej yang kita telah jalankan, program professional image, etika meja makan, etika bisnes, program komunikasi efektif pekerja, atasi komunikasi breakdown. Dan terima kasih kerana mendengar pitching saya pada malam ini. Saya ingin berikan e-book percuma kepada anda semua. Boleh ambil handphone, boleh scan QR code di sini. Ataupun nanti saya akan berikan link tersebut di bahagian komen. Seterusnya, anda boleh jumpa saya di Facebook
di TikTok, saya lebih aktif di TikTok. Di TikTok SH Grooming ataupun FB SH Grooming. Kalau FB Sarah Hatta tu saya punya personal lah. Saya bercampur lah mengenai kehidupan sendiri, kehidupan anak-anak dan sebagainya. Kalau ingin berjumpa saya berada di Shah Alam, tapi boleh je fly ke Johor atau di mana-mana negara sekalipun. Okey, terima kasih kerana di sini kami ingin bantu anda. Boleh scan QR code di sini untuk dapatkan e-book percuma. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Okay, so saya rasa pitching yang almost close to kesempurnaan, memang perfecto. Di situ ada siapa yang dibantu, apa yang dibantu, CTA, call to action untuk pergi ke Sarah Hatta. Tahniah dan terima kasih Sarah. Wah, terima kasih. Alright. Okay, untuk pemenang pitching, biasanya kami di Dewan PMG akan membuat poll dan pemenang akan menerima e-book modul usahawan berjaya secara online di mana kita akan berikan e-book itu. Okay, tanya kepada 3 yang pitching malam ni dan saya janji tadi apa, saya nak kongsikan sedikit daripada ChatGPT. Pitching ni sebenarnya tidak ada salah atau benar, resultnya adalah how good you are in closing you punya business untuk produk ataupun servis. Tapi sebenarnya pitching yang lebih baik, yang memukau, yang memberi kesan kepercayaan kepada itulah dia yang pitching yang terbaik. Okay. So saya akan kongsi dekat sini, saya kena buka, ChatGPT dah ada. Okay, ChatGPT ni dia ada yang percuma dan ada yang kita panggil berbayar. Okay, boleh nampak slide saya? Seroleh boleh tengok? Nampak? Nampak. Nampak. Ya? Okay. So di sini saya nak tunjukkan cara kita nak keluarkan kita panggil pitching . Biasanya robot ni dia akan simpan soalan-soalan kita sebagai memori, dia nak ingat lah. Jadi biasakan dengan intro. Jadi saya akan selalu tanya apa itu pitching. Supaya robot ni, AI ni dia akan selesa dengan kita. Oh, Kak Yan ni nak tanya pasal pitching. Bila kita terus tanya soalan, kita takut dia lari. Jadi dia katalah pitching ni nak kenalkan diri, idea produk, nak yakinkan dengan pengaruhi mereka. Okay. Lepas tu contohnya saya adalah, tadi kita ada peguam, lepas tu printing dan juga image tadi, image consultant. Kita ambil produk lain lah satu, sebab tu service. Okay, kita ambil satu produk lah, kata produk ni adalah produk daun sena lah. Daun sena. Okay. Sekejap. Saya pengeluar produk daun sena untuk sihat. Berikan pitching menggunakan formula. Okey, dalam pitching ni dia banyak tau formula-formula yang ada dan sebenarnya formula-formula yang internationally used diorang dah tahu dah. Maknanya robot ni faham. Contoh kita letak format AIDA. So dekat sini dia boleh tunjukkan lah. Okay, attention, interest, desire, action. Macam attention tadi saya kata yang case Roslina kan, siapa kat sini yang ada kematian dan belum lagi sediakan harta pusaka contohnya. So dekat sini dia boleh bagi kita, tapi dia bahasa robot kan? Okay, kalau dia bahasa robot, saya nak kongsi ada perkataan ni di mana bila kita gunakan, pitching kita tak macam robot lah, dia nampak natural. Takkanlah kita nak cakap, jangan tunggu hingga masalah pencernaan mengganggu hari anda. Nampak tak natural kan? Okay, so macam mana kita boleh tulis sini? Rewrite. Saya harap anda boleh tulis in colloquial and natural. Dalam bahasa Melayu Malaysia. Okay. Dan ayat pitching ni sebenarnya dia boleh jadi tulisan. Dia boleh jadi transkrip. Transkrip tu bermaksud kita buat video dan kita cakap lah. Contoh macam ni, kawan-kawan pernah tak dengar pasal keajaiban daun sena?
Ini bukan cerita dongeng tau, tapi benda betul. Bagi yang nak bagi betul yang boleh bantu kita jaga kesihatan. Produk kami ni dia bukan calon-calon produk biasa. Kami guna daun sena asli yang memang terkenal dari zaman dulu. So bila kita cakap tu kita boleh gunakan tadi nama dia adalah colloquial and natural. Okey, contoh kita kata tambahkan hadis contohnya. Hadis atau credential. Kebaikan robot ni dia boleh kita nak tanya dia dalam bahasa Melayu atau English lah sebenarnya. Okey, kita tengok sini Ada tak dia tambah? Tapi Madu dan Al-Quran lah. Tapi apapun pun kita kena semak kena buat validation sebab apa saja yang robot ni bagi tahu. Okey, contoh kita kata nak macam tadi Roslina kata tentang 90 bilion kan. Okey, saya kata tambahkan statistik penyakit akibat pencernaan. Maksudnya kita sakit kolon ke, okey. Okay, so dia boleh bagi kita beberapa cara dan juga ciri-ciri lah macam mana kita nak dapatkan copywriting yang memukau, yang solid, ada credential, ada siapa yang kita bantu, macam mana diorang nak pakai semua. Okay, dan last sebelum saya akhiri hari ni, lagi satu you boleh guna FAB. Okay, FAB adalah features, advantages and benefit. Okay, saya kata rewrite guna FAB. Okay, so perasan tak robot ni bila kita dah buat intro pitching tadi, bila kita tanya FAB, dia tak adalah pergi FAB yang lain. Dia akan pergi kepada FAB yang pitching. So features dia adalah daun. Lepas tu pakai teknologi moden. Tak ada pengawet. Itu features. Features adalah ciri-ciri lah. So daripada ciri-ciri tu dia ada advantages dia. Jadi tak ada kimia. Apa lagi advantages dia? Advantages dia adalah, mana saya pergi ni tadi? Advantages dia adalah tak ada kimia. So dia senang nak cerna. Jadi sebab semula jadi. Betul apa benefit dia? So benefit dia adalah tingkatkan pencernaan, tak kembung, tak sembelit dan cergas. Okay? Alright. So itulah sahaja sharing saya dari segi menggunakan AI untuk dapatkan pitching yang terbaik. So terima kasih lagi sekali untuk Puan Roslina, Puan Liana Omar dan juga Sarah Hatta. Thank you. Clap, 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 clap. So back to you, Sarole. يا حافظ احفظني يا حافظ احفظني سيحمي السنتري معهد الرفاعي يا إلهي ربي بجاه محمد أفوض الرفاع اسمع هذا المقال من اجتهد في الحال فاز في المآل يا طالبا الرفاع كن من الفلاح مجتهدا طلب العلم من الكياء يا نور النور نور قلبي بالعلم وصلى همتي أكرمي بالفهم يا الله بالسنة
جمعي اعتمادي رجا رضا بالله